Yo. Macam raw lah, salah. Ush ni tutup sound ni. Kita tengok rekod. Okay, hari ni kita tengok pembesar. Pembesar. Okay. Di Vietnam dan di Thailand. Okay. Okay, boleh nampak semua? Ya, boleh. Okay. Institusi pemerintahan iaitu berkaitan dengan pembesar di Vietnam dan Thailand. Semua boleh nampak, ha? Okay, jadi kita mulakan. Okay, pertama sekali kita akan tengok konsep pembesar. Okay. Konsep pembesar iaitu yang pertama, pembesar ni adalah pegawai kerajaan yang dilantik oleh raja atau maharaja bagi menjawat jawatan tertentu dan melaksanakan tugas-tugas dalam bidang kuasa yang diberikan kepadanya. Okey, jadi kita tahu bahawa negara di Asia Tenggara ni mengamalkan sistem pemerintahan beraja dan disokong, dibantu oleh pembesar itu sendiri. Kemudian pengagihan tugas kepada pembesar tidak menjejaskan kuasa mutlak raja atau maharaja kerana mereka hanya ada kuasa yang terhad dan melaksanakan tugas ikut apa arahan daripada raja. Okey, tapi sistem pemerintahan berubahlah selepas kedatangan penjajah. Okey, kalau di Vietnam tu Perancis. Okey, kemudian kita akan tengok hierarki dan peranan pembesar di Vietnam. Okey, jadi ditadbir oleh kerajaan pusat yang berkuasa mutlak yang memberikan kuasa penuh kepada pembesar tempatan untuk mentadbir. Semasa pemerintahan dinasti Nguyen, kedudukan pembesar di Vietnam ni lebih teratur dan golongan mereka mendapat kedudukan yang istimewa dalam sistem pentadbiran kerajaan. Jadi pembesar Mandarin mengetuai setiap peringkat pentadbiran negara. Okey, jadi golongan Mandarin ni dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Cina. Yang kita belajar sebelum ni, kita tahu mereka menggunakan banyak daripada dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Cina. Okey, mereka golongan intelektual yang telah lulus peperiksaan awam Cina. Jadi nak naik pangkat ataupun nak jadi pembesar kena ada sistem, kena ambil periksa dulu. Okey, mereka akan mengetuai Kuan atau kementerian Kuan. Jadi golongan ini sangat berpengaruh dan berkuasa dalam pentadbiran. Okey. Mereka ni melaksanakan tugas-tugas maharaja. Kemudian mereka ni juga mesti mendapat sokongan dan dihormati oleh rakyat. Penegak keadilan, mereka juga adalah pentaksir undang-undang dan pegawai kehakiman.
Okey, ni majlis tertinggi ataupun dipanggil Nui Kok telah dibentuk dan dipengusikan oleh Maharaja itu sendiri, dibantu oleh 6 kementerian tadi, iaitu dipanggil Kuan. Kementerian yang terdapat ada 6, iaitu Hak Ehwal Awam, Kewangan, Peperangan, Upacara, Kehakiman dan Kerja Raya. Ini struktur dia lah. Okey, Maharaja tadi akan dibantu oleh Kuan, iaitu kementerian yang ada 6 di bawah dia tadi ya. Okey. Kemudian komun, pembesar di peringkat kampung. Okey, apa mereka punya tugas-tugas? Mereka ni akan mengendalikan urusan pentadbiran kampung. Mereka ni adalah ketua hakim, pentafsir undang-undang. Okey, mereka terdiri daripada majlis orang tua, menjalankan arahan istana, mendamaikan perselisihan dan mereka juga bertugas untuk mengutip cukai. Okey, peranan pembesar di Vietnam. Mereka akan melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk memastikan jawatan dikekalkan. Kalau mereka ni gagal, jadi raja yang melaksanakan tugas, raja berhak untuk menunjukkan jawatan dan diganti dengan pembesar yang lain. Okey, ni peranan pembesar di peringkat daerah. Mereka ni bahagian kehakiman, kutip cukai. Okey, malah mereka ni ditugaskan untuk mengambil dan melatih tentera dan mereka juga akan menjalankan upacara keagamaan. Okey, ni kelas-kelas pembesar. Okey, pembesar, dia ada pembesar kanan, tugas dia menasihati dan membantu raja membuat keputusan. Okey, pembesar pusat menjalankan tanggungjawab di ibu kota, kemudian kerajaan dan istana. Dia bertanggungjawabkan mengetuai sesebuah jabatan. Contohnya jabatan peperangan, kehakiman dan percukaian. Okey, jadi pembesar daerah akan mentadbir daerah tertentu dan mempunyai kuasa yang penuh kepada Maharaja Pusat. Pembesar mempunyai kuasa yang terhad mengikut peranan masing-masing. Seorang pembesar yang mempunyai ramai pengikut melambangkan kedudukan serta status kejayaan. Dan kejayaan mereka juga dapat mengeksploitasi ekonomi. Terdapat pembesar yang terlibat khas dalam pertahanan dan ketenteraan. Okey, jadi pembesar tadi mereka menjadi tulang belakang kepada kerajaan. Menjalankan peluasan kuasa serta mempunyai kepakaran dalam seni peperangan dan persenjataan. Pembesar juga mesti mengawal diraja sebagaimana peranan pengawal peribadi. Mereka juga bodyguard lah kepada raja. Mereka juga bertindak pengawal raja, pengawal ibu kota serta bertanggungjawab memimpin peperangan. Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan di Vietnam. Di Vietnam. Kemudian kita akan beralih kepada hierarki dan peranan pembesar di Thailand pula. Di Thailand. Di Thailand ni yang teratas sekali kalau kita tengok adalah raja. Okey. Kemudian di bawah raja tu kerabat diraja atau dipanggil Chow. Di bawah dia adalah kunang. Okey. Kunang ni adalah bangsawan. Okey. Kunang ni adalah bangsawan dan jawatan kunang ni adalah diwarisi diwarisi turun-temurun lah. Okey, kemudian dia di bawah kunang ni dibahagikan kepada beberapa jabatan lah atau dipanggil krum. Dia ada krum Kalahon, krum Mahathai, krum Klang. Krum Klang. Okey, kita tengok.
Okey, pembesar di Thailand terdiri daripada golongan bangsawan atau pengenai tadi yang digelar kunang dan kerabat diraja. Kerabat diraja ni digelar sebagai tadi apa? Chow. Chow. Okey, golongan ini merupakan menteri kanan kepada raja serta mengetahui krum. Jabatan tadi ya. Okey, kunang tadi dibahagikan kepada beberapa krum yang penting. Okey. Ada 3 tadi kan. Krum Kalahan ni adalah jabatan pertahanan. Krum Mahathai ni adalah jabatan hal ehwal pentadbiran awam. Krum Kelang ni adalah jabatan keuangan dan hubungan luar. Okey, jadi ketua Krum Kalahan ni menjaga keselamatan dan tadbir bahagian selatan negara. Beliau juga dikenali sebagai Pra-Kalahan atau ketua menteri ya. Kemudian ketua Krum Mahathai ini mentadbir wilayah di utara Thailand dan digelar sebagai Samuhanayuk. Kemudian ketua Krum Kelang mengawal Teluk Siam dan kawasan pesisiran pantai. Pembesar ini digelar sebagai Chow Praya Praklang. Okey, di bawah ketua Krum Mahathai ini dan Krum Kalahan terdapat beberapa perjawatan pembesar yang rendah lah. Okey, kemudian kita akan tengok Pak Krum ini juga termasuk dalam kabinet pemerintahan Thailand. Okey. Kamu boleh tengok di sinilah. Okey, jadi keempat Pak Krum tadi dikenali sebagai Jatu Sadom. Okey, atau Pak Buah Jabatan Kanan yang bertanggungjawab dalam melicinkan pentadbiran negara. Sistem pembesar Thailand terbahagi kepada pembesar peringkat pusat dan daerah. Golongan tua atau dipanggil Mantri Prasat ialah pembesar kanan dalam kerajaan. Golongan tua ni diketuai oleh seorang ketua yang dikenali sebagai Mantrin. Okey. Purohita atau petugas istana berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan kerana rapat dengan raja. Raja Thailand dibantu oleh golongan pembesar seperti Pravivaka Hakim, Sanidatar Pemendaraan, Sadiwigravika Ketua Peperangan, Masapatalika Pemegang Rekod, Mahathir Ketua Pemungut Cukai. Okey, pembesar peringkat daerah juga dilantik oleh raja dan digelar Muraparaya. Mereka terdiri daripada kerabat diraja dan mewarisinya secara turun-temurun. Okey, peranan pembesar mereka adalah wakil kepada kerajaan dalam menjalankan pemerintahan negara. Okey, mereka ni wakil kepada raja dalam menjalankan pemerintahan negara ni yang tadi ni iaitu peringkat daerah. Peringkat daerah mereka ni bidang kuasa mereka yang diberikan oleh raja. Okey, seperti hal ehwal tanah, hal ehwal istana dan keuangan bagi melicinkan pemerintahan. Okey. Jadi pembesar yang mengambil jawatan utama diberi kuasa mentadbir wilayah tertentu bagi pihak Samuhanayuk yang diberi kuasa memerintah wilayah utara Thailand. Okey, jadi terima kasih. Jadi kita kembali. Okey. Okey. Boleh Boleh. Jadi cikgu dah rakam tadi, kamu boleh tengok balik macam hari tu punya lah. Untuk kamu nak ni boleh lah. Nak review balik kan, baca kan, ulang lah. Ya. Boleh hari tu kan, kamu nampak hari tu kan, ada kan? Ya. Ada yang share. Yelah, sebenarnya tujuan tu nak supaya kamu boleh review, tengok balik. Kemudian nak tengok rakam balik kat mana? Oh tak ada, dalam share, dalam Google Drive.
Drive. Google Drive itu siapa ambil share my drive itu Aina tu. Dia ambil buku dalam my drive tu dalam Google Drive. Ada kan Google Drive? Ada. Kamu tengok balik dalam Google Drive dalam share with me. Dalam share with me, Ya. okay, dalam share with me tu dia ada video tu kalau tak silap. Maksudnya kalau share with me tu semua boleh tengok kot, aku tak pasal lah. Kalau tak silap lah. Cuba kamu try tengok lah. Dalam Okey, share baik. with me tu. Okay. Ada satu lagi. Okay. Iaitu kita nak tengok sedikit sistem sosial lah. Boleh ha? Boleh. Boleh. Okay, kita tengok ni sistem sosial. Jadi okey. Boleh. Okey.